agak tragis sebab sikit. Tuan-tuan faham tak kenapa Allah suruh Nabi suruh kita baca surah Al-Fatihah? Kalau tak baca tak sah salat. Ramai orang kita tak faham. Puak-puak liberal baru ni hari Khamis Jumaat kan ada tayangan tazkirah malam Jumaat, saya dengan Profesor Madya Dr. Zarif membincangkan Islam liberal ke aku. Tapi mereka tak berjaya untuk memadamkan surah Al-Fatihah, ayat yang terakhir. Ayat yang kedua, yang ketiga, yang keempat pun kita buat amalan tak kena. Tuan-tuan perasan kita baca doa, baca dalam Fatihah tu doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul tak? Boleh terbalik tak agak? Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'bud. Gelong makmum. Tapi kata ulama, begitulah transaksi umat. Dalam semayang kami, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi transaksi hidup dia, iyyaka nasta'in wa iyyaka na'bud. Sepatutnya kepada engkaulah kami sembah dan kepada engkaulah kami minta tolong. Tapi amalan kalau kepada engkau kami minta tolong dan kepada engkau kami sembah. Berapa ramai kita menyebut, ya Allah, andai engkau sembuhkan sakit suamiku, ya Allah, andai engkau sembuhkan sakit isteriku, akan ku derma kat Masjid Abu Hurairah 1,000. Bila suami dia, pasangan dia tak sembuh, pasti dia tak akan bagi dekat Masjid Abu Hurairah 1,000. Betul tak? Betul tak? Ya Allah, anak aku nak periksa SPM tahun ini. Kalau kau beri dia berjaya dapat dulu masuk universiti, aku nak berpuasa 3 hari. Kalau tak boleh masuk universiti, hanya masuk pusat serenti. Puasa tak? Puasa tak? Itulah perangai manusia. Allah tahu. Ya Allah, andai suami aku naik pangkat, ya Allah, pangkat sekian-sekian, ya Allah, aku akan pastikan kami akan derma 1/3 gaji kepada Masjid Abu Hurairah ini. Tiba-tiba tak nak pangkat. Bagi tak? Itulah iyyaka nasta'in wa iyyaka na'bud. Terakhir sekali Jumaat nanti mayam macam tu. Metro ke depan. Kena pecah mikrofon ini. Silap gambar dalam apa nama sliding Jumaat pun kena tukar habis. Silap gambar. Tuan-tuan, itu sifat manusia. Dia suruh cari, ya Allah, bagi. Nanti aku bagi balik. No. Kalau kita nak memancing, carilah umpan untuk dipancing, baru dapat berjaya lah ikan makan kita punya pancing. Tapi kalau nak mancing mata kain dah tak ada umpan, macam mana ikan? Ikan tu bodoh je, sewil ikan tu makan mata kain kosong. Kita faham tak? Kalau nak dapat daripada pemberi rezeki, maka berilah terdahulu kepada pemberi rezeki. The more you give, the more you get back. Ya bani Adam, unfiq alaika. Hei anak Adam, dermalah, nanti ku ganti mula. Ni otak.
Orang nak, hak diri tak bagi orang. Ya Allah, anakku ni sakit, sembuhkanlah anak aku. Akan ku wakafkan tanah belakang masjid itu. Anak dia mati, tak sedekah punya, percayalah. Ada seorang sepasang pasangan berkahwin sudah bertahun lamanya, tapi tidak mengandung. Macam-macam usaha dilakukan, tukarkan katil, kepala dekat kaki, kaki dekat kepala. Tak dapat zuriat mereka. Pergi jumpa Tok Bomo, jumpa pawang sungkai, jumpa pawang bidu, jumpa Tok Bomo tapah. Tak jadi apa-apa pun. Sia-sia belaka. Orang dengar awak nyanyi rock pula tu. Fitnah pula report dalam agama Islam, aku pula kena taulah tarik pada muka. Ini saksi ramai ni. Dia duduk luar, dia tak tahu apa. Tiba-tiba datanglah mereka bertemu seorang guru. Wahai Tok Guru, berilah penawar agar kami mendapat zuriat kami. Tak tahan telinga, mak mentua bertanya-tanya bila. Balik rumah mak sendiri, mak tanya laki cik ni, hang buat macam mana? Stres. Akibat jadi jumpa Tok Guru ni. Hang ajar apa? Cikgu. Hang ajar apa? Cikgu. Gaji hang berapa? Dengan duduk stres-stres yang kata. Hang gaji berapa? Gaji kagak 4,500. Okey, hang bini hang ajar apa? Gaji bini lebih kurang tak? 4,200. Copak 2 jadi berapa? 9,700. Ni, aku nak tanya belah bini. Boleh tak start pada bulan ni gaji tak dapat lagi, hang bagi derma separuh gaji hang. Tak berkedut ni. Bulu kening ni duduk tadi. Gila Tok Guru ni. Kalau gaji 42, 2,100 kena sedekah. Sampai hang mengandung. Wih, lama. Duk ada dia pun 7 tahun tak beranak lagi. Tak. Memberi itu bukan seronok, tapi menyakitkan bagi orang yang tiada ketakwaan. Ni lepas ni try tengok. Ada kutipan derma. Berapa ramai yang nak bagi derma, bahkan berbunyi dekat tabung. Derma. Asal ceramah derma. Macam tengok wayang tu dia. Ya. Pasal apa? Uske दिल के अंदर बहुत खराब हो गया है, दिल तो pagal kosak. Cikgu ni pun mengamalkan, yalah bulan ni 2,000 lebih, bisa 2,000 lebih, bulan sekian 2,000 lebih, setiap bulan. Tiba-tiba cikgu tadi tak tahu yang dia mengandung bulan ke-5 atau yang ke-6. Tiba-tiba tak datang period. Dia kata you. Jenis orang sekarang ni nak panggil abang segan. You. Dia ni to. Dia to you. You. Ya to. To you. Betul apa? I rasa I tak datang period lah. Jom pergi ke klinik. Dia kata, ya. Ada masalah apa ya? Masalahnya Tuan Doktor, saya dah tak datang period dah bulan ini. Kemudian saya rasa macam nak melelu air. Sekejap ya. Doktor ni pun 72 tahun. Sekejap. Ambil botol ini, pergi kencing. Baiklah Tuan Doktor. Begini. Batuk. Alhamdulillah. Congratulations. Awak sudah mengandung. 5 bulan habis 6,000. Lebih 10,000. Hari ini dia beranak aja kerja dia. Sebab itu jangan banyak doa lah, tapi kedekut. Berapa ramai
Orang yang pernah buat dosa dulu-dulu, bila bertaubat kedekutnya tak tinggal. Semua kita ini, termasuk saya ini, kita dulu kak-kak di belakang semuanya berdosa. Bukan sekadar istighfar, bukan sekadar bertaubat, tapi masih berkira-kira. Nabi sebut dalam hadis sahih Imam Tirmizi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perkara yang baik menghapuskan perkara yang jahat. Kalau kita dulu rasa berdosa, dermalah, katakan dekat Allah, ya Allah, aku derma RM1 ni, ampunkan dosa aku. Jangan klaim pahala, jangan klaim ganjaran Allah. Klaimlah ya Allah, tolong hapuskan dosaku. Ya Allah, mak ayahku dah meninggal dunia, RM200 ini ku dekat masjid ini, ampunkanlah dosa kedua-duanya. Allah ampun. Berapa ramai hari ni orang derma tak ada niat. Nah, baba dia kata pahala. Itu saja kepala otak dia. Niat kena ada. RM10. Ya Allah, adik aku meninggal tahun lepas. Ampunkanlah dosa adik aku. RM1, cara RM1. Tak ada masalah. Tapi tolong niatkan, ampunkan dosa aku, ampunkan dosa mak ayah aku. Itu paling baik. Jangan duduk kira RM1 dapat 700. Ibarat Quran kata sebenih tanam jadi 100 ni tangkai. Setiap ada 100 apa? 7. Satu tak mana campur biji 700. Tak bayar. Bukan sesuatu Al-Quran yang salah faham. Lebihkan kepada itu. Aku derma ayat mineral ni 20 kartun. Supaya orang dengar ceramah malam ni sejuk leher dia orang. Ya Allah, andai engkau terima sedekah air itu, ampunkan dosa mak ayahku ya Allah. Tolong ya Allah. Allah ampun. Kita lebih seronok istighfar, selawat, tapi kita masih berkira-kira. Tuan-tuan kena ingat semayang kita belum tentu menjamin kita ke arah yang lebih baik silap hari bulan. Kalau tuan-tuan buka mana-mana ayat, couple ayat mesti solat, mesti sedekah, mesti solat, mesti zakat. Kita buka, Allah beritahu kepada para pemimpin dalam surah Al-Hajj ayat 41. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salah wa atawuz zakah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Adik-adik nak periksa SPM, college, politeknik, katakan mak ayah, bagi duit lebih sikit boleh tak? Kenapa ingat bulan ni nak start bulan ni ayah? RM1 kat tabung masjid buat adik. If you want to be success in your examination, kena buat. Dek, ustaz belajar di Pakistan 7 tahun, sekupang haram tak bayar yuran. Di Malaysia ni buka kelas tahfiz, dah minta derma kata tempat nak buat satu sekolah tu pun berpuluh tahun berusia. Kalau dia selebriti okey lah, ramai dia punya follower dia. Kalau tak selebriti, lepas dah siap pula sampai 500-600 sebulan kena bayar sewa. Anak orang miskin terus merempat lah. Ingat sikit ke RM500, RM300? Kalau orang susah, anak ramai 6 orang.
Sebab apa? Mencerminkan tentang kita rakyat Malaysia. Sebab tu Tuhan pilih Palestin di sana, bukan di Malaysia. Jiwa. Kita dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Agak-agak berapa ramai mereka datang. Hayya 'alas salat. Ramai nak pergi semayang. Hayya 'alal falah. Berapa ramai nak sahut kejayaan. Dekat rumah kita sebelah-sebelah yang seronok tu pejabat surau tingkat 7, pejabat tingkat 8. Jalan kaki boleh, tapi tak boleh nak pergi. Sebab tu Malaysia tak layak untuk jadi negara Palestin. Yang ada awareness and alert about Palestine sahaja, make a doa. Duit, doa, duit, doa. Tawakal depa. Kita tengok isteri kepada Dr. Ismail Hanif. Kita tengok nak video dia. Allah campakkan ketenangan dalam hati dia orang. Apa bini dia lepas Dr. Ismail Hanif boleh dipindahkan daripada Iran ke Qatar. Dia kata, ya habibi, kita tengok sebab, ya habibi antal mahbubi, dalam bahasa kita lah, wahai kekasihku yang ku sayangi, tak apa, selamat jalan. Kita tengok ni, kita pun keluar mata dia, relax je. Wahai kekasihku, tak apa, selamat jalan ya. Sallim ala ikhwanina syuhada'i minal Ghazzah. Sayang, jangan lupa sampaikan salam tak saudara kita daripada Gaza ya. Tak ada meraung-raung. Pasal apa? Mereka menang kalah kita umat berapa bilion orang Islam, tapi tak boleh lawan para pejuang-pejuang mujahidin di sana. Kenapa? Allah telah berikan kemenangan kepada mereka. Allah campakkan ketenangan. Beranak 50,000 orang sebulan dikatakan. Doktor dia pun tenang. Pernah nampak doktor kelang kabut? Masa nak bawa je nak cedera tu lain lah. Tapi tenang, boleh buat budak yang kan baru ni hantar video, budak tu macam dah mati, perosah dia tepuk, dia tekan, dia pam, ingat tak? Pam, wah, teriak. Kita kata la ilaha illallah. Kalau ikut bahagian paramedik kata apa dia, dah tak ada dah, tapi dia yakin ada lagi. Dia bawa budak tu di kendung, dia pam, dia tekan, dia tepuk tulang rusuk, dia pam. Ingat dalam 20 minit tiba budak tu teriak. Walau dah bertemu dengan kematian, mereka tetap tak give up. Adik-adik, waktu ketenangan ini hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu saya kata tadi dalam hadis yang sahih, innama masali wa masalukum kamasali rajulin istawqada naran faja'alat ad-dawwab wal farash yaqa'na fi fa ana akhidun bi hujadikum wa antum taqahamuna fihi. Perumpamaan antara aku dengan korang, kata Nabi, umpama seorang lelaki yang membakar unggun api. Tiba-tiba faja'alatid dawwab wal farash yaqa'na fihi. Tiba-tiba masih ada binatang-binatang yang melata dan kelkatu tetap pergi main api. Fa ana akhidhu bihajizikum.
Aku menjadi penyelamat kamu, jangan main api. Tapi jenis korang taqahhamuna fi, tetap kamu nak main api juga. Pada dalam surah Al-Kahfi kita baca pagi Jumaat, walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani linnas min kulli mathalin wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Kami dah cerita dalam Quran bermacam-macam, dah cerita contoh-contoh semua dalam Quran tu manusia, tapi jenis manusia tak habis-habis nak berselisih faham, tak habis-habis nak bergaduh. Maka dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim, Nabi kata apa? Fa innahum ma ya'shu ba'di minkum fasayara ikhtilafan katsira. Satu hari nanti selepas aku mati, nanti bagi mereka yang hidup pasti dia akan lihat perselisihan yang cukup banyak. Gaduh tak habis. Benda kecil jadi besar. Masalah zikir perlahan, tak zikir, berzikir, bergaduh macam masalah akidah. Menyebabkan pengikut-pengikut hentam-menghentam sama sendiri. Ini zaman sekarang di kalangan ustaz. Kau nak kuat je lah, kau nak kuat sudah, senang. Di manakah perdamaian ke atas perkara yang berbeza? Boleh. Hujah ni pun ada, hujah ni pun ada, tak payah bergaduh. Saya tegur influencer yang memang agak terkenal. Kata kamu dah siasat orang sampai pergi buat video kes sexual harassment bla bla bla. Anthony polis ke? Anthony polis ke? Dia kata apa ustaz? Kalau di mahkamah ni pun dia terlepas, saya akan dakwa di mahkamah antarabangsa. Oh boy. Title ustaz. Mengaku penceramah pendakwah. Tuan tahu tak? Follower dia hentam kita ni tuntang. Saya kata benda ni benda aib, biar pihak PDRM sahaja yang kacau. Engkau tu bagi laporan, report sudahlah. Ni turun Kelantan, turun sana, tu buat video suruh perempuan tu mengaku. Lah masuk mahkamah, apa jadi? Habis cerita. Pejam mata tukang cerita pun yang suruh, yang laki pun lebih kurang sama juga, yang dia pun sama je menyimpan video-video tersebut dah berapa lama disimpan. Dan saya tidak akan bersahabat baik dengan orang macam ni kalau Allah dengar. Tak perlu kita nak buat benda-benda yang siasat bukan kerja kita, kecuali kalau polis panggil untuk jadi saksi, dipersilakan. Sampai dia kata kalau dia tidak didakwa di mahkamah di Malaysia, saya akan bawa ke mahkamah antarabangsa. Besar sangat ke benda ni yang kau nak bawa ke mahkamah antarabangsa tu? Malaysia pun dah cukup dah. Ni suka cari aib orang. Banyak benda yang berlaku hari ni. Sebab tu nak bagi Nabi kata, kamu selepas aku mati nanti kamu akan melihat khilaf yang cukup besar. Bergaduh. Ni nak baca tahlil duduk ke berdiri? Tu. Ada orang buat tahlil, baca buku tu. Saya pula 8 tahun buat tahlil, baca buku mukadimah aja. Lepas tu ku hayun lah pada depan aku tu. Itu pun nak jadi isu. Lel aku tinggal semua tak ada dalil, tu lain cerita. Tak, bukan talib, talqin.
Dia tak faham ke benda situasi. Budak aksiden, contoh aksiden masa dia jadi imam. Aksiden, 4 orang naik motor, curi berkacau. Dia ambil motor kat sekolah, dia lumba keluar waktu 10 pagi, dia lengak elektrik, seorang tu mati. Kebetulan Korea saya. Pengetua kerahkan semua budak di tempat, pergi kubur. Saya tengok semua budak muda. Agak-agak saya nak baca buku tu. Agak-agak. Imam kena ingat tu. Jangan lupa benda ni. Wahai si bulan, wahai si bulan. Lu cakap benda tu. Saya mukadimah kitab saya ambil Talqin Jakim yang sediakan untuk Jabatan Agama Jakim. Mukadimah, tengok ada budak. 3 budak orang, budak lelaki ni pakai sembatai hitam duduk depan saya. Kubur tengah, aku sini, 3 budak hitam tu kat situ. 3 budak hitam pula, 3 budak cermin hitam. Saya kata apa? Para pelajar sekalian, saudara kita yang berusia baru 16 tahun tak sampai lagi telah pergi meninggalkan kita semua, meninggalkan ibu ayah yang tercinta, sadar mara dikasihi. Persoalannya, apakah bekalan kita sebelum nak bertemu dengan Allah? Ingat adik-adik, mati tak kenal usia. Syarat mati bukan tua, syarat mati bukan sakit. Agak-agak berani bising kat kubur tu pukul 11 pagi. Taubat seorang tak berani bising. Bukan sombong bercakap. Ada orang tua bercakap, saya kata, "Hei si tua." Tu dia. Budak ada serius dia sembang belakang hujung tu. Ni mangkuk ayun yang kaki sok rokok ni. Sila berhenti sok rokok. Saya takkan sambung kalau saudara tuan tak berhenti sok rokok. Cucuh pun saya sambung. Tegas. Jangan jadi imam lembek. Pecapek lempang. Budak 3 orang tu tahu saudara adalah penyebab kepada pemergian dia. Oh, tuan-tuan tahu semua budak-budak bakal gini menangis. Ngaku aku bersebab aku tahan sebab panjang lagi aku tebak tu. Mohonlah kemaafan kepada ayah ibu, kepada yang telah meninggalkan kamu. Penyebab kamu adalah pun dia ajak tak ajak, kalau kamu tak setuju maka tak jadi sebab macam ini. Tapi ingat, mati itu tangan Allah. Tuan-tuan dia pakai kereta, dia bakal menangis yang perempuan cikgu pun sekali lah. Mai-mai terpeluk saya. Saya sebab macam anak saya. Macam nak bayar anak saya. Baca talqin tak tengok buku pun orang petikai. Ni benda very simple. Engkau tak reti nak bercakap, kau bacalah buku. Marilah kita bersama-sama. Orang semua tidur, dengan jenazah pun tidur sekali. Tuhan bagi kat kita bukan semua kekuatan untuk bercakap. Tengok budak-budak. Dan waktu itu saya kata, hei anak muda, jangan sangka matimu tua. Si tua, tunjuk bapak tua belakang tu. Jangan sangka tak mati langsung. Tuan-tuan, saya tambah lagi, saya ingat lagi berendam tu. Hei anak muda, jadilah orang yang bila ada disukai, bila tiada dirindui, bila mati ditangisi. Jangan jadi anak jahat bila ada orang benci, bila tiada disukai, bila mati disyukuri. Agak depa tak menangis kan? Nangis. Batu tuan-tuan muslimin semua sekalian, Nabi kata apa? Umpamaan aku dengan kamu macam orang bakar api, tapi ada juga duk tebiang main api. Tuan-tuan sudah bohong lah. Hukum salat orang tak tahu. Saya cabar Tok AJK Masjid akan datang, pergi kat apa nama tu, sini tu. Duduk kat bidu tengok. Duduk kat bidu pula tu video tu. Cik, maaf cik, saya kena buat sikit apa nama ni, tesis, apa nak assessment. Apa hukum solat? Oh wajib. Oh wajib.
Tak ada tanya, jawab wajib dah. Tapi tertentu berapa persen semayang? Tetap perasan tak? Yang main masjid orang yang sama aja. Tentu yang kat masjid jemaah orang yang samanya mari. Yang tu lah orang yang kuat jemaah. Askar ke, polis ke, Boni ceramah di TUDM di Labuan, saya cakap dekat komander ketua staf pangkat besar Brigadier General, apa nama lupa dah. Cakap dekat dia angguk lah. Ramai-ramai kuliah subuh ini yang dipilih. September saya jemput forum pembentangan tentang perancangan kewangan masa depan bersetibat dengan dunia kripto digital dan juga dengan dunia saham Bursa Saham Kuala Lumpur. 7 tahun dah. Public offering yang daripada MITI tu. Tuan-tuan tahu tak? Kami pihak yang jemput tu KWSP. Kemudian sehari sebelum nak forum di itu pukul 9 pagi, pengarah negeri Kedah briefing dulu. Ustaz, dengar elok ni. Ustaz tahu tak? Kalau boleh nanti Ustaz ceritakan kepada audien tak sampai 30%, 27% seluruh Malaysia yang menukarkan simpanan EPF daripada akaun riba kepada akaun Islam. Negeri Kedah tak silap dia kata tak sampai 20% menyimpan duit dalam EPF tapi tidak lagi menukarkan daripada konvensional yang riba kepada syariat. Sedangkan 2016 ke 17 hampir dah 10 tahun 11 tahun dah bagi untuk peluang orang Islam tukar kepada syariat. Yang orang Islam rajin cakap, dia kata kenapa kerajaan tak ubah terus? Nampak tak? Dia cari shortcut. Kenapa kerajaan tak ubah? Yes, saya pun jawab macam tu. Tetapi ini polisi. Ini hak yang kerajaan dia tak ambil kacau, tak ada lagi undang-undang akta, maka nak buat benda pun tuan empunya nama tu kena sign. Bukan susah, telah dimudahkan melalui online aplikasi KWSP. Jangan ambil yang hak jenis hitam putih tu, itu dah delete, ambil yang warna-warni. 20% lebih je yang ada duit simpan di dalam syariat. Silap-silap orang yang kerja Kelang, dekat Kelang belah-belah Perak ni pun sama juga terlibat. Sebab tak sampai 27% sahaja yang tukar kepada amalan Islam. Lalu kami ceritakan pula, ada orang tanya berapa persenkah persentage orang-orang Islam yang menceburi dalam dunia saham syariat, bursa saham. Kita jawab hanya lebih kurang 3.8% sahaja. Sedangkan dunia pelaburan kalau kena untung dia, ya Allah, untung tak tercapai bintang di langit. 2 hari lepas saya berceramah depan siasat politik seorang menteri yang bertanggungjawab dalam dunia ni. Dia kata IPO itu 12.5%. Initial public offering tu dia buka katalah mula-mula 15 sen. Tapi 12.5% untuk Bumiputera. Tapi tuan-tuan, sampai kena tanya dan memang tak sampai kuota. Lepas tu balance sampai kata apa? Dapatlah kepada mereka-mereka tersebut.
Budak saya beli saham 30 sen, bila dimasukkan di dalam papan bursa saham, naik lebih kurang dekat 30 sen, naik lebih kurang dekat 65 sen, dia untung 100% lebih. Daripada sekian-sekian ribu, dia dapat hampir 700 ribu. Walaupun dia berani buat loan, kita melarang loan. Tapi saya pesan dekat dia, jangan lupa mak ayah tak pergi haji lagi, tarik saya siap. Awak tak pergi haji, tarik saya siap. Tak pergi umrah, tarik saya siap. Kalau mak ayah tak ada, mak ayah, dia kata boleh ikut. Tapi tuan-tuan ibu-ibu, hanya 3.8% sahaja. Jadi saya kata tak heran kalau semayang pun diriwayatkan, dikatakan pun tak sampai 20% yang semayang 5 waktu sehari semalam. Sebab attitude itu diterbawa-bawa bukan setakat dengan Tuhan, tapi dengan bab muamalat pun dia buat tak betul. Berapa ramai yang masih kekalkan beli insurans kereta dengan insurans bukan dengan takaful? Ramai. Tuan-tuan tak percaya? Tuan-tuan tanya mereka yang dalam dunia insurans dan takaful. Saya 6 tahun dalam dunia takaful. Bila kita sembang makhluk Nabi, tuan-tuan agak-agak macam mana agak-agak? Sambil 3 minit boleh? Bila sembang tentang maulud Nabi, ayah-anda fikirkan macam mana agak-agak. Yang kita langsung tak boleh nak tolong fikir untuk dia orang. Berapa ramai yang bercita-cita nak pergi haji umurnya 30-an. Berapa ramai yang nak pergi haji umur 40-an. Tapi ramai bangsa kita bercita-cita nak pergi haji selepas pencen. Ini statistik. Kaum khabat saya umur baru 30 lebih lah, pergi haji tahun lepas. Simpan duit daripada umur 17 tahun. 10 tahun tercapai pergi dengan muasasah 13,000 lebih. Pasal apa? Boleh buat. Saya ceramah dekat Menara KLCC tu, Twin Tower tu, sebelah dia. Bukan Petronas tapi syarikat minyak juga. Ada engineer budak Melayu 28 tahun. Saya tanya dia, gaji berapa? Orang lain jawab 6,000. Tak apa. Rumah ada. Kereta beli, baru beli. Honda Civic, budak-budak muda. Honda Civic berpisah tiada. Macam saya orang tua-tua, Siti je. Sebab nama isteri Siti Hawa. Jadi Hawa di hati, Siti di luar. Oh, macam apa nama, pick up line kan. Tuan-tuan, budak tu tanya dia, bro, pasal lagi muda ramai, bro, dah simpan ke untuk pergi haji? Dia start. Jangan malu bro dan tolong jangan kata soalan ni mainkan you. Tak soal. Bro, saya buat contoh, RM100 sebulan, setahun 1,200, 10 tahun 12,000. Umur awak sekian 39 boleh pergi haji dah. Tapi saya tahu bro, mak ayah kita tak pernah ajak kita, suruh kita simpan duit untuk pergi haji. Dan mak ayah kita pun tak pernah cakap kat kita, abang, Masjid Abu Hurairah ni baru siap, baru ada, boleh tak abang kerja, kakak kerja, Kak Ngah kerja, potong duit setiap bulan RM20 sebulan, boleh tak? Tuan-tuan percayalah, benda ni dah dipraktikalkan. Anak-anak takkan tolak nak derma kat masjid. Kalau 5 anak bagi seorang RM20 dan RM1, satu keluarga, kalau ada 500 keluarga, 200 keluarga, tuan-tuan bayangkan, paling bodoh RM20,000 dapat sebulan. Tuan-tuan kita bincang sunnah Nabi. Nabi bukan suruh bincang macam Nabi beranak, tak. Tapi Nabi suruh kita bincang apa yang Nabi bincang. Ni satu benda muhasabah diri, termasuk diri saya sendiri. Sebab tu kalau kita pegang, buat apa? Anak belajar, usaha cari duit sendiri. Habis darurat, baru pinjam dengan orang. Ni contoh. Orang kata apa? Ukur baju di
Salah, ukur baju di kedai baju lah. Pakai pula ukur baju di badan sendiri. Saya sendiri pun tak pernah ukur baju kat badan sendiri. Ukur baju dekat Wahab Bacik Tailor Taiping. Tu aku punya baju. Ukur baju badan sendiri. Mana boleh ukur kat punggung lah nampak. Tuan-tuan, itu peribahasa kan ustaz ni pun. Nak cerita kalau kamu tak mampu buat cara tak mampu. Kalau kamu mampu buat cara kamu mampu. Itu kaedah mudah. Tapi jangan tidak menabung. Jangan tidak bersedekah. Bab tu Nabi SAW dalam bab-bab ini Nabi terlalu rutin ambil tahu sangat. Tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, masjid ini kalau setakat RM10 lihat tuan-tuan dekat masjid ini, apa barang hidup berlama-lama atas muka bumi ini? Kipas ni siapa beli? Kipas ni ada duit kita tidak? Ni kapet ni ada duit kita tidak? Kalau tak ada tuan-tuan, menyesallah semua hidup sebelum mati. Komen tandas tak ada pintu pula. Tandas tak ada engseng. Tuan-tuan boleh beli sendiri, drill masuk. Marah HJK masjid nasi lemak tak cukup. Mangkuk. Kau bawa nasi lemak rumah masing-masing. Buat seorang 20 keping, 20 bungkus. Mari letak pakak-pakak tukar makan boleh. Masjid pun buat juga. Masjid jangan kedekut. Saya diadukan bendahari komen. Kita buat nasi lemak malam Jumaat 500. Tapi yang datang tak sampai pun 300. Tapi nasi lemak saya sendiri pun tak dapat. Dia punca bendahari marah sebab nasi lemak bendahari tak dapat. Kita nasi lemak kita order 500. Tapi kita tengok pengamatan kita yang datang malam Jumaat baca Yasin tu tak sampai 200 lebih pun. Tapi nasi lemak saya tak sekat hari ni saya tak nak dapat lagi sebungkus. Ini budak-budak ni main ni kadang-kadang tengok dia berlari, dia bukan nak main semayang, dia main kasi lemak. Oleh itu kita kena kurangkan peruntukan nasi lemak. Macam bajet bulan 10 pula aku tengok dia ni. Janganlah. Saya dulu pergi masjid memang niat nak makan je, bukan nak semayang pun. Itu aku marah sangat tu. Dengar ni, saya dulu kat masjid Bukit Larit, pokok Senar Kedah tu, kalau tak ada makan kami tak pergi masjid. Itu zaman kita punya primary school. We must learn about that. Primary, secondary barulah cerdik sikit. Seorang ada pergi bank lawak tu tukang azan. Dapat RM10 sebulan. Dan tuan, tak ada makanan pun. Mayang main wajak. Bukan dah. Boleh. Oi, kita lepas siap. Hilang basikal orang tua tu. Duduk dalam kolam air tu. Jadi Parkinson orang tua tu nak angkat. Ingat jahat dulu ni. Kami perlubang kami lari. Mai bilang kayu masuk dalam korang sebab kulit pecah. Aku punya kerja dulu tu. Tak ada makan, janganlah rezeki buat macam tu. Bagi makan budak, orang tua-tua yang makan nasi lah, gaut. Jangan nak makan lah, pedas tak kena, manis tak kena. Budak-budak ni hambuh mendatang apa pun semua dia telan. Budak-budak ni malam ni kata ada makanan. Ada makanan? Ada makanan. Angguk cepat imamnya. Nampak no takut dah. Dia marah. Tuan-tuan, saya bab-bab ni nak beritahu muslimin muslimat sekalian, akhir kata kita bermaulud Nabi ni so far is good. Buatlah, pertahankan. Tapi ingat, bukan yang keluar daripada mulut Nabi, mutiara-mutiara yang apa Nabi tunjuk dengan tangan, mutiara-mutiara apa yang Nabi bergerak dengan kaki dan sebagainya. Allahu Akbar. Sampai Nabi kata, kak abang-abang sekalian, jangan sesiapa biarkan bulu misai,
kuku, bulu ketiak, bau, panjang lebih 40 hari. Kalau itu pun tak boleh nak buat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi kata kuku, bulu misai, bulu ketiak, bulu kemaluan hari-hari jangan panjang lebih 40 hari. Kira sendiri. Dekat ketiak ambil pen marker tulis telah dicukur pada tarikh 1 Oktober. Makna pada 11 November kena cukur balik. Pasang tali, buat rendir sikit. Telah pun dicukur pada 2 hari bulan Oktober, maka 12 hari bulan Disember kena buang. Kerat benang tali yang ikat tu, kemudian cukur buang. Nampak macam gurau, macam main-main kan Ustaz cakap. Itu realiti. Tuan-tuan kalau pergi kedai tengok makcik tu kuku dia panjang, beli kali itu, besok jangan beli. Bahaya orang kuku panjang, walau bersih macam mana sekalipun. I repeat, saya ulang, walau bersih macam mana sekalipun kuku dia panjang, cukup beli hari ini, besok jangan beli dah. Berapa ramai orang biarkan misai panjang, nak makan, nak minum teh tarik pun kena angkat gitu. 40 hari. Sebab tu kalau ibu-ibu tak percaya, ibu-ibu balik karang suruh suami angkat, abang angkat tangan, cabut bulu, ping, wow, ambil pemari hukum. Kalau panjangnya 2 inci, bermakna sudah 2 tahun dia tak cukup. Kalaulah berani cabut yang bawah tu, put, itu meloncat ke langit. Jarang orang buat gitu. Kalau panjangnya 2 inci, bermakna sudah masuk lebih kurang 20 tahun dia tak buang. Bayangkan selawat Nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulu ketiak 4 tahun. Nampak tak? Pak Bilal, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bulu hari 14 tahun tak buang. Nasib baik bulu tu, hak celah kangkang tu, tak buang 40 tahun, dia berkumpul bulat. Kalau rambut dah jadi hantu lampir dah. Tu Tuhan bagi tu. Tuhan tak aibkan kita, tapi kita mengaibkan sunnah Nabi. Benda tu seketul macam rambut kumpulan elikat tu. Tuan-tuan, bayangkan kalau kencing. Saya tengok Ustaz Imam yang kencing pergi umrah dengan saya, pergi haji dengan saya, bukan dengan saya, dengan satu kapal. Dah lah pakai selepang, pergi kencing kaki air, berdiri. Kalau berdiri ni, tembok dekat apa tu, mangkuk tu, ingat adab kencing berdiri ada ceritanya boleh, tetapi depan orang tetap haram. I repeat, kencing berdiri ada khilaf, tapi kencing berdiri depan orang tak boleh. Kalau kau nak kencing berdiri masuk dalam tanah tertutup, kau kencing berdiri ke, kau nak buat tangan macam breakdown ke, tak boleh. Melangkaklah ke hamba. Tiba-tiba percik. Orang buat kajian, tuan-tuan, kita tembak kat dinding tu, percikan tu dia akan bidah balik kat kita. Maka kencing berdiri ada hukum dia. Jangan kencing tempat yang jatuh air kencing sama paras dengan kita, tapi biarlah di bawah kaki kita, maka dia tak akan naik ke atas dah. Kencing kalau berdiri, contoh dia atas kita, bawah jambatan sungai, kencing tu tak akan patah balik, U-turn punya jauh. Bayangkan nak pergi umrah, yang pandai tanya Ustaz, macam mana Ustaz nak? Saya kata buang semua. Kain ihram di atas pun buang sangkut, kemudian kain yang pakai pun buang, biar kau bogel turun lebih baik. Kau kencing, Ustaz kalau orang tarik kain saya, kau keluar sendiri, kau kejar dekat airport tu, biar ada sejarah metro buka depan. Tuan-tuan sekalian, bayangkan tengok, ada kawan main-main, kata nak pergi haji pun main-main lagi. Ni nak beritahu, kalau kita bab kencing pun tak boleh jaga, Allah Alam tuan, tahun depan tak payah sambut lah, buang bajet je.
Dah lah tu. Tengok macam nak lagi. Pun nak berhenti dah ni. Jauh balik. Oh dah 2 pukul 9.30 dah. Tak apa Ustaz noh. Cukup kadar itu. Jumpa lagi. Faham tak faham tu? Faham tak faham tu? Ibu-ibu di belakang. Weh lajunya. Macam marah dia jawab maaf kan. Tuan-tuan insya-Allah ibu-ibu belakang doa kat saya insya-Allah. Saya sebenarnya bukan sihat sangat pun. Saya agak terkejut malam ni ada ceramah kat Bidu. Jarang Ahad mula Senin ni ambil jauh-jauh. Anak saya kata dia orang minta bagi tarikh ni abah ada pun. Tak apalah sejam 30 minit. Itu pun tak campur jam lah. Tak nak kalau jam ke 2 jam lah kot. Yang masalah jalan ni lori trailer teruk sangat asyik laju je kerjanya. Tadi pun dah tengok perangai bawa. Dan kau tu dah tahu hujan bawa laju kan. Tu jadi macam tu yang mati 3 orang tu. Sian kan. Alasan bini sakit mental. Dah tahu mental keluar buat apa. Laki buat menatang apa kan. Kau jawab lah. Laki dekat depan Tuhan nanti. Langgar orang sengaja tak sengaja, kisah tetap kena berjalan. Ingat saya dah bagi 4 benda dekat ketua pengarah JPJ baru ni, kawan saya Datuk Aidil baru naik. Masa dia di TKP pun saya berkenalan dengan dia, saya hantar ke dia panjang, nanti saya bawa pada atas. Saya kata apa, dalam jalan raya ni nak buat kelas memandu belajar mesti ada 4 benda. Ish pertama ialah hemah, ish kedua ialah hati-hati, ish ketiga adalah hormat menghormati, dan ish keempat jawapannya apa dia? Harmoni jalan raya. Kalau jalan kampung buat cara kampung, kena ada hemah keberangkalan orang lintas jalan. Tengok budak Felda yang mati, saya pergi mengurut dengan dia, tiba-tiba nak pergi minggu depan pula dia mati. Sungkai Felda Sungkai dekat ni kan. Akhirnya lebih kurang jalan ni lah. Mati kawan tu. Kenapa? Sebab dilanggar. Kawan naik motor, simpang, orang hentam dia dari belakang. Kalau setakat hentam 30, 40, 50 boleh tahan kira. Ini bukan hentam 60. Hentam ni 200 km sejam ni. Sampai lunyai dengan motor-motor. Dengan orang pun tinggal rangka je. Punya hancur. Macam malam yang dekat Tarunan Baru ni. Habis motor langsung boleh pakai. Tuan-tuan, ingat tuan-tuan, dalam bab-bab ni jagalah elok. Termasuk saya pesankan anak saya. Terburu macam mana kalau dah terlambat, mengaku terlambat, minta maaf dengan pengajuk. Tapi kalau lapang agak kosong, lebaran cantik, jalanlah. Kalau kereta tu pun bagus dan menarik. Ini tak badan kata kancil. Dia bawa boleh potong BMW. Terkejut BMW tu, meninggal budak BMW tu. Oppo punya enjin. Orang Melayu kita ni kalau bab modified, kereta 10,000 je, dia modify kat 60,000. Dia punya exhaust dia besar-besar punggung lembu. Dia start bunyi ni macam motorboat, tapi tak sampai-sampai lagi pun, depan kita je habis rosak bunyi. Contoh tuan-tuan, ulang balik, ibu-ibu, kakak-kakak sekalian, cakap kat saya, Nabi pegang benda ni sebenarnya, itu saya buat. Dalam hidup kena banyak hormat orang. Dalam hidup kena banyak berhemah dengan orang, berbudi bicara dengan orang. Yang ketiga, dalam hidup kena hidup berhati-hati. Hidup kena banyak alert, aware. Who are you? Who am I? Kita ada beza budaya dan bicara. Ingat, hormat hak orang. Yang keempat, harmoni kehidupan. Baru harmoni jalan raya. Sama juga harmoni kita hari ini. Kerana apa? Nah, Sayyidina Umar kata, kerana Islam Allah muliakan dengan kedatangan Nabi Muhammad. Dan ayat saya baca tadi pada mukadimah, kalau tak kerana Muhammad, kita semua sesat. Na'udzubillah min zalik. Wallahu alam. Yang baik saya yang lemah, yang baik Allah, yang lemah adalah daripada saya. Kalau ada kalimah-kalimah dalam bicara saya ini terkena kepada mana-mana pihak, itu berkebetulan semata-mata. Minta maaf banyak-banyak. Kalau siapa-siapa terasa juga, pada muka tu je. Aku lain macam kena sebiji aku ada pada muka. Balik muhasabah dirilah insya-Allah. Mohon maaf sahabat-sahabat, imam kita, pengurusi kita, semualah orang besar jajahan dan sebagainya. Kalau terpanjang masa, maklumlah datang pergi balik dekat-dekat 3-4 jam. Apa salahnya sejam setengah saya bantai malam ini. Lepas ni kalau tak nak panggil pun sudah. Kan? Kalau panggil alhamdulillah, kalau tak panggil innalillah. Kan? So insya-Allah banyak masa lagi akan datang. Doakan kita semua sihat.
Amin. Doakan kita semua menjadi umat Nabi Muhammad. Amin. Doakan kita jadi umat Muhammad yang dinantikan oleh Nabi untuk beri syafaat kepada kita. Amin. Doakan kita ni dapat bersama-sama, bukan setakat tunggu di pintu syurga, tapi masuk dalam syurga. Amin. Ya Allah, jadikanlah kami semua malam ini menyambut hari kelahiran Nabi-Mu yang tercinta dan dicintai-Mu, ya Allah. Kami juga cintakan Nabi kami, ya Allah. Maka berilah kami salah satu daripada mereka yang menerima syafaat Nabi-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kalau ada di kalangan kami sini, ya Allah, yang susah, ya Allah, tolong senangkan mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kalau ada di kalangan kami yang sedang sakit hari ini, ya Allah, Engkau penyembuh mereka, sembuhkanlah mereka, ya Allah. Ya Allah, ada di kalangan kami yang hidup mereka keluarga bermasalah, ya Allah, Engkau perungkainya, maka rungkaikanlah masalah mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kalau ada anak-anak mereka di sini, anak-anak kami, ya Allah, yang tidak dengar kata, tidak dengar cakap degil, ya Allah, Engkaulah yang melembutkan hati manusia. Innaka latifun khabir. Kau Maha pelembut, ya Allah. Lembutkan hati anak mereka, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah kami semua dalam masjid Abu Hurairah ini, ya Allah, yang sentiasa dapat menyebut kalimah La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.